7 hadis palsu dan daif tentang bulan Ramadan yang ramai tak tahu. Ramadan adalah penghulu segala bulan dan bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh setiap umat Islam di muka bumi. Ia merupakan bulan di mana Al-Quran diturunkan dan tersangat banyak pahala digandakan bagi setiap amalan yang dilakukan. Kedatangan bulan ini ketika kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 langsung tidak memudarkan sinarnya, malah membuatkan ramai daripada kita yang berpeluang untuk bersama keluarga tersayang dalam menjalaninya. Namun terdapat beberapa hadis lemah dan palsu tentang puasa dan bulan Ramadan yang wujud pada ketika ini dan tidak diketahui ramai. Di sini kami ingin kongsikan 7 hadis lemah dan palsu tentang puasa dan bulan Ramadan. Jom tonton bersama. Nombor 7. Tidur orang berpuasa itu ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di Syu'abul Iman 3/1437. Maksudnya, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya dikabulkan dan amalannya pun akan dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana dikatakan dalam Takhrijul Ihya 1/310 oleh Al-Hafiz Al-Iraqi, hadis ini adalah daif dan telah didhaifkan oleh Al-Albani dalam silsilah Ad-Daifah 4696. Berkenaan dengan hadis ini, terdapat riwayat lain iaitu, maksudnya, orang yang berpuasa itu senantiasa dalam ibadah meskipun sedang tidur di atas ranjangnya. Ia diriwayatkan oleh Tamam 18/172, namun juga dikatakan dalam silsilah Ad-Daifah 653 oleh Al-Albani sebagai daif. Hadis ini diriwayatkan oleh Tamam 18/172. Hadis ini juga daif, sebagaimana dikatakan oleh Al-Albani di silsilah Ad-Daifah 653. Memang benar bahawa tidur itu perkara yang mubah, boleh dan bukan amalan ibadat. Jadi seperti mana perkara yang mubah yang lain, tidur boleh menjadi ibadat jika ia diniatkan sebagai cara menyokong ibadat. Ini bermakna, sebagai contoh, seseorang itu tidur kerana khawatir tergoda untuk berbuka sebelum tiba masanya atau tidur dengan niat untuk merehatkan badan agar kembali bertenaga untuk beribadat. Maka bukanlah semua tidur bagi orang yang berpuasa itu dikategorikan sebagai ibadat. Contohnya, tidur kerana malas atau tidur disebabkan rasa kenyang yang melampau selepas sahur. Nombor 6. Hadis fadilat puasa Ramadan di Makkah. Daripada bapanya, dari Said bin Jubair, dari Ibni Abbas, Abdul Rahim bin Zaid Al-Ami meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda yang membawa maksud, sesiapa yang berada di Makkah ketika Ramadan, lalu dia berpuasa dan berkiam semampunya, maka akan dicatatkan 100,000 Ramadan buatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pahala seperti membebaskan hamba setiap hari dan juga pahala membebaskan seorang hamba setiap malam. Satu kebaikan setiap hari dan satu kebaikan setiap malam juga akan dicatatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuknya. Hadis yang mana sanadnya sangat lemah ini dikeluarkan oleh Ibni Majah. Dalam Syu'ab Al-Iman, Al-Baihaqi berkata bahawa dalam riwayat ini Abdul Rahim bin Zaid bersendirian dan ia tidak kuat. Dalam bidang hadis, Abdul Rahim ini adalah sangat lemah. Malah, beliau dinilaikan oleh ramai ulama sebagai matruk. Nombor 5. Berpuasalah, nescaya kalian akan sihat. Semua orang tahu bahawa berpuasa sememangnya telah terbukti memberikan banyak manfaat kepada kesihatan. Makna dari riwayat ini memang benar bahawa berpuasa itu menyihatkan badan, akan tetapi ia tidak bermakna bahawa hadis ini benar-benar merupakan perkataan dari mulut Rasulullah. Ia dikeluarkan oleh Imam Al-Tabarani dari Zuhair bin Muhammad yang mana telah diambil dari Suhail bin Abi Salih menggunakan bapanya daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda seperti yang demikian, berperanglah, maka engkau akan dapat animah, harta rampasan. Berpuasalah, maka engkau akan sihat. Dan bermusafirlah, maka engkau akan kaya. Imam Al-Tabarani berkata bahawa hadis ini tidak diriwayatkan oleh sesiapa dengan lafaz sebegini daripada Suhail, melainkan Zuhair bin Muhammad. Al-Ukaili pula berkata bahawa tiada hadis lain yang menyokong hadis ini dari jalan yang lemah.
Zuhair bin Muhammad dilemahkan oleh ramai ahli hadis walaupun beliau merupakan seorang perawi yang sangat terkenal. Al-Zahabi menyatakan bahawa dia, Zuhair, tidak kuat dan meneliti dalam riwayat selain untuk penulis kutub sitah kitab hadis yang keenam meriwayatkan hadis-hadis beliau. Maka, riwayat di atas boleh dikategorikan sebagai munkar. Dalam Musnad Ahmad terdapat juga riwayat ini tetapi dengan sanad yang lain. Disebabkan oleh dua perawinya menggunakan Abdullah bin Lahiyah dan Darraj bin Saman yang terkenal sangat lemah, maka ia dianggap daif. Nombor 4. Kelebihan solat tarawih setiap malam. Hadis ini dikatakan kononnya diriwayatkan oleh Saidina Ali berkata, keutamaan solat tarawih pada bulan Ramadan ditanyakan kepada Rasulullah, lalu dijawab baginda, akan terlepas dosa seorang mukmin pada malam pertama bagaikan bayi yang baru lahir. Pada malam kedua, ibu bapanya serta dirinya diampuni jika kedua-duanya beriman. Malam ketiga pula, dari bawah arasy malaikat akan menyeru kepadanya. Malam keempat, orang-orang yang mengerjakan solat tarawih akan memperolehi pahala sebagaimana pahala yang diperolehi oleh orang-orang yang membaca kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Malam kelima, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengurniakan pahala seumpama pahala orang-orang yang mengerjakan sembahyang di Masjid Al-Haram, Masjid Al-Madinah dan Masjid Al-Aqsa. Malam keenam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengurniakan kepadanya pahala seumpama pahala malaikat-malaikat yang bertawaf di Bait Al-Mamur serta setiap batu dan tanah berdoa untuk keampunan orang-orang yang mengerjakan tarawih pada malam itu. Malam ketujuh, seolah-olah dia dapat bertemu dengan Nabi Musa serta menolong Nabi itu menentang musuhnya Firaun dan Haman. Malam ke-8, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan pahala orang yang bersolat tarawih sebagaimana pahala yang dikurniakan kepada Nabi Ibrahim. Mulalah beramal lagi, dosamu yang terdahulu telah diampunkan Allah. Dan diikuti oleh malam-malam seterusnya sehinggalah malam ke-30 Ramadan di mana setiap malam mempunyai ganjaran yang sangat besar. Sebenarnya, hadis ini telah dikategorikan sebagai palsu kerana sanadnya langsung tidak ditemui. Dengan itu, adalah haram untuk kita menyebarkan hadis palsu ini kepada orang lain dan masyarakat walaupun bertujuan untuk menggalakkan orang beramal. Nombor 3. Mengharapkan Ramadan sepanjang tahun. Daripada Al-Syabi, dari Nafi bin Burdah dari Abu Mas'ud, Jarir bin Ayub meriwayatkan, pada suatu hari setelah terlihat hilal anak bulan, aku mendengar Rasulullah bersabda, andainya manusia mengetahui mengerti apa itu Ramadan, maka nescaya umatku akan berhadap bahawa setiap bulan adalah bulan Ramadan. Ibni Uzaimah mengeluarkan hadis ini dalam kitabnya yang mana diisyaratkan beliau bahawa hadis ini lemah. Ini adalah kerana asal hadis ini adalah daripada Jarir bin Ayub Al-Bajali. Menurut Al-Bukhari, beliau menyebut Jarir bin Ayub Al-Bajali sebagai munkar al-hadis yang bermaksud seorang perawi yang banyak meriwayatkan hadis munkar. Manakala Al-Nasa'i menilainya sebagai matruk, bermaksud bahawa mesti meninggalkan riwayatnya dan tidak boleh diterima. Abu Nuaim juga tidak bersetuju kerana pernah memalsukan hadis ini. Dalam kitab beliau iaitu Al-Mawdu'at, Ibni Al-Jauzi membuat konklusi bahawa hadis ini adalah paslu disebabkan oleh perawi riwayat ini menerima banyak penilaian negatif. Maka Nombor 2. Sebutan Ramadan tanpa menyebut bulan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam sunannya 4/201, Az-Zahabi dalam Mizanul Iktidal 4/247, Ibnu Adi dalam Al-Kamil fi Du'afa 8/313, Ibnu Katsir di tafsirnya 1/310. Maksudnya, jangan menyebut dengan Ramadan kerana ia adalah salah satu nama Allah, namun sebutlah dengan bulan Ramadan. Dalam Al-Mawdu'at 2/545, Ibnul Jauzi mengatakan bahawa riwayat ini adalah palsu. Tetapi, yang benar adalah seperti mana yang dikatakan dalam An-Nuka Al-Mawdu'at 41 oleh As-Suyuti bahawa ia adalah daif dan bukannya palsu. Ibnu Adi juga mendhaifkan hadis ini, serta An-Nawawi dalam Al-Azkar dan juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Ba'ari 4/135.
adalah dibolehkan untuk menyebut Ramadan sahaja, seperti mana pendapat jumhur ulama disebabkan oleh banyak hadis yang menyebutkan Ramadan tanpa didahului dengan sebutan syahru, iaitu bulan. Nombor 1. Puasa tidak diterima jika tidak bayar zakat fitrah. Disebutkan dalam ayat Targhib wa Tarhib 2/157 oleh Al-Mundiziri. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani dalam Daif ayat Targhib 664 dan silsilah ahadits daifah 43. Maksudnya, bulan Ramadan bergantung di antara langit dan bumi. Tidak ada yang dapat mengangkatnya kecuali zakat fitrah. Jika ada yang percaya dari hadis ini bahawa tidak diterimanya puasa seseorang itu dalam bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika zakat fitrah belum dilunaskan, maka ia adalah aslah kerana hadis ini daif. Kita tahu bahawa syarat sah puasa bulan Ramadan tidak termasuk zakat fitrah, namun seseorang itu akan berdosa jika tidak menjelaskan zakat fitrah. Pandangan Mufti. Menurut rujukan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, hukum hadis-hadis ini adalah paslu lagi dusta di atas nama Rasulullah dan juga sahabat baginda iaitu Ali bin Talib. Di samping itu, haram bagi kita menyebarkannya kepada orang lain. Ini kerana telah jelas tanda-tanda atau ciri-ciri kepalsuan hadis tersebut seperti yang telah digariskan oleh para ulama. Antara ciri-ciri hadis paslu adalah sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibni Qayyim di dalam karyanya. Hadis palsu itu antara cirinya ialah padanya terdapat unsur berlebih-lebihan dalam menetapkan pahala dan dosa. Perkara yang kecil diletakkan hukuman yang terlalu besar ataupun ganjaran yang terlalu besar yang tidak munasabah. Berdasarkan pernyataan Ibni Qayyim ini, kita dapat melihat di dalam hadis ini bahawa ganjaran yang ditetapkan bagi sesiapa yang melaksanakan solat tarawih padanya ciri tersebut iaitu berlebihan dalam penetapan ganjaran bagi amalan tersebut. Selain itu juga, hadis ini dikatakan bercampur dengan hadis-hadis yang lain. Kesimpulannya, hendaklah kita mengenal pasti akan kesahihan sesebuah hadis sebelum ia disebarkan kepada orang lain. Ini kerana ancaman Rasulullah terhadap orang yang berdusta di atas nama baginda adalah amat berat iaitu neraka. Sebagai contoh, untuk menceritakan akan kelebihan kita berqiam di malam Ramadan, di sana terdapat sebuah hadis yang sahih sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya. Maksudnya, barang siapa yang mendirikan Ramadan kerana keimanan dan mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan diampuni dosanya yang telah lalu. Riwayat Al-Bukhari. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kekuatan dan petunjuk dalam melakukan amal dan ibadah kepadanya serta memelihara kita daripada melakukan pendustaan di atas nama Rasulullah. Semoga video kali ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Berjumpa lagi di next video. Terima kasih. Handboy.